Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani. Baik, sudah terang lagi bersuluh bahawa keutamaan kerajaan baru ini adalah ekonomi dan juga kos sara hidup. Ini adalah isu dan masalah yang sudah cuba ditangani oleh beberapa pentadbiran sebelum ini. Jadi apa yang kerajaan kali ini perlu dan boleh lakukan untuk memastikan pendekatan mereka berbeza untuk jika tidak menyelesaikan 100% masalah ini pun setidak-tidaknya mengembalikan negara ke landasan yang betul untuk memastikan masalah ini dapat dibantras atau ditangani dalam masa beberapa tahun akan datang. Saya mahu berbincang bersama dengan ini sebagai keutamaan baru kerajaan ini bersama dengan pakar ekonomi Prof. Jomo Kwame Sundaram. Prof, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih, Luqman. Baik Prof, sebelum kita meneroka lebih dalam kenaan dengan langkah-langkah untuk menangani kos sara hidup, pertama sekali mungkin saya mendapatkan quick reaction daripada Prof kenaan dengan apa yang diumumkan Perdana Menteri dalam sidang media baru-baru ini berkenaan dengan ekonomi, antara lain potong gaji menteri 20%, memecahkan monopoli beras, dan dikatakan Tan Sri Saifuddin Mokhtar sudah diminta untuk memberikan pesawah 10 juta dan 50 juta tahun depan untuk mengurangkan beban keuangan mereka, dan juga langkah-langkah lain yang berkait dengan kos sara hidup dan juga ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Reaksi Prof? Ya, terima kasih. Memang tekanan ekonomi merupakan satu masalah dan cabaran besar bagi rakyat Malaysia, dan ada baiknya kerajaan baru peka terhadap masalah yang dihadapi, beban yang dihadapi oleh orang ramai. Sebahagian daripada masalah ini dapat dihadapi ataupun diringankan, dan ada yang lain pula yang sukar sekali kerana berkait dengan masalah-masalah antarabangsa. Misalnya kita dapati bahawa selepas akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga akibat daripada perang Ukraine dan juga sanction yang dikenakan terhadap Rusia dan sebagainya, ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat dihadapi oleh sebuah kerajaan bersendirian. Ya. Ini memerlukan antara lain kerjasama pada peringkat antarabangsa, dan terutama sekali suatu keadaan di mana perang tidak menentukan nasib orang ramai di dunia, tetapi kita dapat keadaan perdamaian yang lebih stabil. Namun demikian, kalau kita kembali pada soal di tanah air, tekanan hidup, satu sudah tentu ialah kita dapati bahawa bagi golongan terbanyak, ya, iaitu golongan yang sering disebutkan golongan bawahan, kita dapati bahawa pendapatan mereka sudah lama boleh dikatakan agak tertekan, ya, dan kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan mereka masing-masing adalah sukar sekali dalam jangka masa pendek. Dalam jangka masa sederhana, saya rasa penting kita harapkan pemerintahan baru itu membuat persiapan yang sesuai, terutama sekali untuk memastikan pertumbuhan ekonomi pulih, dan di samping itu bahawa kita dapat harus menekankan pertumbuhan yang berasaskan industri-industri yang telah diabaikan selama boleh dikatakan hampir suku abad yang sudah, ya, di mana proses perindustrian yang sudah kembang pada tahun 90-an boleh dikatakan telah tamat terlalu awal pada tahun 98. Seperti industri apa, Prof? Misalnya kita dapati bahawa ada banyak industri yang boleh dikembangkan di Malaysia. Sebagai satu contoh lah, dua perkara yang saya rasa di Malaysia mempunyai potensi yang besar. Satu ialah kita dapati bahawa Malaysia sekarang merupakan pengeluar dan pengeksport terbesar apa yang dikatakan panel solar, ya, fotovoltaik. Ya, tetapi kalau kita lihat hampir semua syarikat yang berkenaan adalah syarikat-syarikat asing, sedangkan syarikat-syarikat Malaysia, syarikat-syarikat tempatan tidak begitu kelihatan. Hanya satu syarikat besar yang terlibat
dalam bidang ini. Dan bidang ini bukan terlalu canggih, terlalu susah untuk diserapi. Kalau kita lihat misalnya teknologinya bukan begitu canggih, alat-alatnya tidak begitu sukar dibuat. Kalau kita lihat misalnya untuk proton, proton memerlukan lebih daripada 4,000 alat. Sedangkan kalau kita lihat satu panel solar, kurang daripada 200 alatnya. Begitu juga kalau kita lihat dari segi biodiesel yang bersumber daripada minyak kelapa sawit. Ini sudah dibincang sejak tahun 80-an lagi, tetapi boleh dikatakan hampir tidak ada kemajuan yang serius untuk mengembangkan ini, dan ini diperlukan pada peringkat antarabangsa. Ya, Prof, seperti yang Prof kongsikan sebentar tadi, masalah-masalah yang kita fokuskan hari ini, masalah kos sara hidup, masalah peningkatan pendapatan atau gaji ini semua adalah masalah yang sistemik. Masalah yang perlu masa yang panjang untuk kita perbetulkan. Ia melibatkan banyak pemegang taruh, banyak lapisan di sepanjang rantaian bekalan dan sebagainya. Ia amat rumit dan ia mengambil masa, walau apa pun yang dijanjikan oleh ahli politik. Tapi apa langkah spontan yang boleh diambil pada ketika ini yang boleh membantu walaupun ia bukan mungkin penyelesaian yang menyeluruh dan berjangka panjang dan juga mampan? Apa bak kata orang low hanging fruits dan quick wins yang kerajaan boleh lakukan sekarang ini dalam masa terdekat sebelum mereka melihat kepada langkah jangka masa panjang? Ya, terima kasih. Soal ini sudah tentu kita dapat lihat bahawa terdapat banyak subsidi yang disediakan ya oleh pihak pemerintah, dan tidak boleh dinafikan bahawa subsidi itu membantu sama ada membantu pengeluar ataupun membantu pengguna ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan dulu, untuk membiayai misalnya BRIM ya, yang diperkenalkan dulu, subsidi dulu sudah banyak dikurangkan. Ya, yang tinggal subsidi yang terbanyak sekarang adalah untuk minyak petroleum, untuk kereta dan motosikal dan sebagainya. Dan sudah tentu kita dapat lihat, semua orang sedar bahawa harga minyak petroleum misalnya di Malaysia ini harganya lebih kurang daripada di Arab Saudi misalnya, iaitu pengeluar minyak petroleum yang terbesar di dunia. Keadaan seumpama ini sukar sekali dikembangkan. Dari satu segi, keluaran minyak petroleum itu memang yang dikeluarkan Malaysia mendatangkan pendapatan, tetapi dari masuk satu poket, tapi dari poket yang lain kita dapati bahawa wang itu dibelanja untuk subsidi minyak. Kita harus mencari penyelesaian yang lebih besar, yang lebih menekankan misalnya kenderaan pengangkutan awam yang murah, yang dapat bersaing dan memberi alternatif kepada orang ramai. Kalau kita lihat sekarang sukar sekali setengah orang mendapat kemudahan bas ataupun kemudahan yang lain untuk perjalanan yang singkat dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa terlalu lama kita telah menekankan pengangkutan peribadi, ya. Tapi pengangkutan, dan itu sudah tentu memberi kemudahan yang tidak boleh dinafikan. Tapi bagi orang ramai, keperluan orang ramai masih adalah pengangkutan awam, dan itu juga harus dipermudahkan. Jadi begitu juga kita dapati bahawa harga-harga lain harus diberi subsidi, terutama sekali untuk bahan makanan yang asasi.
Adakah ini satu penyelesaian yang mampan, holistik dan berjangka panjang, Prof? Kita akui bahawa ada kalanya subsidi itu perlu sebagai quick measure dan ramai yang tertekan dan perlukan bantuan yang pantas. Tapi sekarang ini perbelanjaan subsidi kita adalah tertinggi dalam sejarah, tak silap saya. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebagai langkah jangka masa panjang, kerana kita tidak boleh terus beri subsidi dan juga beri subsidi kerana pendapatan negara juga tertekan tapi duit semakin banyak keluar. Ya, saya setuju sekali dengan pandangan itu. Tidak boleh dinafikan bahawa subsidi ini merupakan satu perbelanjaan yang amat besar. Sedangkan kerajaan-kerajaan sebelum ini dalam boleh dikatakan hampir 4 dasawasa kurang kenakan cukai. Hasil cukai yang dikutip kerajaan itu makin berkurangan ya dari segi sejarah dalam 40 tahun kebelakangan ini, dan seperti ditunjukkan oleh arwah Profesor Ismail Saleh, didapati bahawa dari segi sistem cukai ini kita sangka adalah sesuatu yang adil, di mana beban cukai itu lebih kepada orang yang berada kalau dibanding dengan orang yang hidup susah. Tetapi kalau kita lihat secara terperinci, kita dapati bahawa sebenarnya lebih banyak kecualian cukai itu diberi kepada mereka yang berada. Jadi akibatnya sistem cukai ini adalah sesuatu yang dikatakan regresif, dan juga kalau kita lihat subsidi-subsidi yang diberikan, walaupun tidak boleh nafikan setengah subsidi itu amat perlu dan bantuan itu amat perlu, terutama sekali dalam jangka pendek, misalnya waktu pandemik dan sebagainya. Tetapi dalam jangka panjang sistem ini tidak boleh berterusan, tidak dapat terus dibiayai. Jadi wang kerajaan semakin banyak keluar tetapi tidak ada mungkin pendapatan yang baru atau pendapatan yang lebih besar untuk menampung itu. Jadi persoalannya adalah berkenaan dengan bagaimana kita tingkatkan pendapatan atau pelbagaikan pendapatan negara bergerak ke hadapan untuk mampu berbelanja sebegini. Dan Prof mengatakan bahawa reformasi sistem cukai antara salah satu daripadanya untuk menjadikan ia lebih adil, untuk kita cukai golongan kaya lebih. Adakah Prof merasakan ini patut distruktur semula memandangkan bajet Perdana Menteri sudah katakan akan dibentangkan semula dalam masa terdekat? Adakah reformasi sistem percukaian antara perkara yang perlu diubah serta-merta dalam bajet kali ini? Ya, saya rasa perubahan itu harus bukan sekaligus ya. Kita tidak boleh mengharapkan bahawa kerajaan yang baru masuk ini dapat merubah seluruh sistem percukaian dengan serta-merta. Tetapi beberapa langkah itu perlu. Misalnya kita dapati bahawa kutipan hasil cukai daripada SST itu tidak seberapa ya. Patut kita memikirkan satu sistem cukai, mungkin satu sistem cukai kalau dalam bahasa Inggeris disebut value added tax, yang lebih saksama kalau dibanding misalnya dengan GST dulu ya. GST dulu dikenakan sama rata terhadap semua barang-barang, dan itu sudah tentu tidak begitu adil. Begitu juga kita harus memikirkan sistem cukai-cukai seperti cukai terhadap harta, terutama sekali harta orang yang berada. Dan di samping itu kita harus memikirkan cukai durian runtuh. Ya, dalam masa 3 tahun kebelakangan ini waktu pandemik, ada syarikat-syarikat tertentu yang dapat pendapatan untung luar biasa, bukan kerana kebijakan dia dan sebagainya, tetapi kerana keadaan pada peringkat dunia itu membolehkannya. Jadi cukai-cukai durian runtuh yang ditolak oleh dua kerajaan yang lepas sepatutnya dikenakan, dan malah dikenakan di rata-rata di dunia. Kenapa kita enggan untuk mengenakan cukai durian runtuh? Ya, Prof, semua cukai-cukai ini saya faham rasionalnya. Tapi pada masa yang sama ada yang mengatakan, ada yang takut dan khawatir. Kita berdepan dengan saingan untuk pelaburan asing daripada negara-negara jiran yang semakin membangun, Vietnam, Indonesia dan sebagainya.
walaupun ada kebaikan kita mungkin pelbagaikan cukai-cukai ini untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi ada yang khawatir kalau kita terlampau strict dan kita mengenakan semua cukai-cukai ini ke atas perniagaan, individu kaya, tokoh perniagaan dan sebagainya, jika melampau ia akan menakutkan pelaburan atau pelabur asing untuk masuk ke Malaysia dan ia akan counterproduktif, Prof. Ya, maaf ya, tadi saya maksudkan cukai durian gugur ya, bukan durian. Tapi ya, tidak boleh dinafikan bahawa kita perlukan pelaburan. Kita perlu pelaburan produktif. Tetapi pelaburan produktif itu tidak sama ertinya dengan pelaburan kewangan misalnya. Jadi kita harus terus menggalakkan pelaburan produktif ya, yang akan meningkatkan daya ekonomi, daya pengeluaran rakyat Malaysia pada keseluruhannya dan bagi mereka yang terlibat khususnya. Ini sesuatu yang perlu. Tetapi ini dapat dijayakan dengan keadaan dengan menyediakan apa yang dikatakan dasar-dasar yang tersasar, bukan dasar-dasar yang apa yang dikatakan tembak rambang saja ya. Dan ini sesuatu Teruskan. Ya, jadi ini sesuatu yang amat penting dan kita dapat lihat akibat daripada perang dingin yang sedang berkembang. Kita dapat lihat bahawa ramai sekali syarikat-syarikat daripada Amerika Syarikat dan Jepun yang tinggalkan negeri China misalnya, ada yang berminat untuk melabur di Malaysia. Dan kita harus mengambil kesempatan daripada itu untuk membolehkan dan menggalakkan mereka melabur di Malaysia. Malah minat itu sudah jelas. Kalau kita lihat misalnya, kalau tanya pada kerajaan negeri Pulau Pinang dan beberapa kerajaan negeri yang lain, kita dapati minat itu cukup kuat. Tetapi dan ini amat penting. Tetapi selain daripada pelaburan asing, kita juga harus memberi perhatian kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana, terutama sekali perusahaan sederhana, untuk mereka mendalami lagi pelaburan mereka supaya daya pengeluaran mereka itu meningkat dan upah yang dibayar kepada pekerja-pekerja mereka itu juga dapat meningkat. Ya, Prof, saya ingin balik pada isu kos sara hidup dan juga harga barang. Sebentar tadi Prof ada menyebut bahawa kerajaan bukan saja perlu menggubal dasar, memperkenalkan polisi yang menguntungkan rakyat, itu sudah tentu paling penting, tapi pada masa yang sama mengimbangi juga keperluan-keperluan peniaga, pengeluar. Kerana itu juga penting dan baru-baru ini Prof ada juga menulis di blog Prof bahawa koordinasi dasar makroekonomi bersama dengan kepentingan vested interest antara perniagaan ini, dalam bahasa pasarnya mungkin tauke-tauke dan taikun-taikun ini. Apa yang kerajaan boleh lakukan dalam memperkenalkan polisi yang efektif untuk meringankan beban keuangan rakyat dari segi harga barang, tapi pada masa yang sama ada keseimbangan supaya ia tidak terlampau menghakis atau memudaratkan peniaga-peniaga, pembekal, ayam dan sebagainya. Di mana keseimbangan itu, Prof? Ya, ini sesuatu cabaran yang besar bagi kita ya. Kita mempunyai pandangan-pandangan yang kadang-kala tak berubah sejak 60 tahun sudah, 50 tahun sudah dan sebagainya. Pada satu ketika dulu bila arwah Aziz Ishak menjadi Menteri Pertanian Melaya pada ketika itu yang pertama, dia sebagai Menteri Pertanian menggalakkan kooperatif untuk menggantikan orang tengah, untuk menyediakan beberapa bekalan yang diperlukan oleh pekebun-pekebun dan sebagainya. Tetapi keadaan itu sudah banyak berubah semenjak 60 tahun yang sudah. Dalam keadaan kita masa kini, kita harus lihat di mana sebenarnya mereka siapa yang mempunyai kuasa monopoli yang di mana mereka mengambil kesempatan yang besar.
Kalau kita terus tembak secara rambang, misalnya ada jihad memerangi orang tengah. Di Kelantan misalnya, jihad itu berjaya dan peraih-peraih yang ada di Kelantan dulu ada 21, semua tidak ada lagi. Semua tidak ada lagi, tapi akibatnya kita dapati misalnya Bernas mempunyai satu monopoli. Ya, jadi kita jangan salah. Keadaan kita dalam keadaan ekonomi tanah air sudah banyak berubah. Kalau kita ketinggalan zaman dan nembak sasaran mengikut satu image yang sudah lapuk, ya, yang tidak boleh dipakai lagi, sudah tentu kita tidak akan kena pada sasaran itu. Dan memecahkan monopoli Bernas ini antara yang diumumkan baru-baru ini oleh Perdana Menteri. Ada yang setuju, ada yang mengatakan bahawa ia tersasar dan bukan cara yang betul untuk menangani masalah harga beras, harga barang dan sebagainya. Pendapat Prof? Ya, masalah Bernas ini adalah satu cabaran yang besar. Ya, kita dapati bahawa Bernas ini ditubuhkan dengan nama yang lain yang sudah tukar beberapa kali semenjak tahun 70, awal tahun 70-an lagi. Dengan usaha untuk menggalakkan apa yang dikatakan revolusi hijau untuk meningkatkan misalnya penanaman padi 2 kali setahun, dan kadang-kala 3 kali setahun ataupun 5 kali dalam 2 tahun dan sebagainya. Itu memang dan kita dapati bahawa LPN waktu itu, ya, dia main peranan yang amat penting untuk memastikan bahawa pesawah-pesawah itu mendapat pendapatan minima. Ya, tetapi sekarang kalau kita lihat keadaan di kawasan-kawasan jelapang padi, keadaan sudah banyak berubah. Apakah dengan menjadikan Bernas sebagai sasaran kita dapat menyelesaikannya? Bernas itu sebenarnya sesuatu yang bagi setengah orang tidak patut diswastakan dulu, ya. LPN itu patut dipercekapkan, tidak semestinya diswastakan. Tapi sekarang kita dapati bahawa ada masalah-masalah tertentu dan masalah itu harus kita hadapi. Bernas misalnya memain peranan yang penting untuk membeli beras-beras yang kurang baik daripada pesawah-pesawah padi yang harga dia kurang dan mungkin tidak ada permintaan besar. Tapi itu amat penting bagi orang ramai, terutama sekali orang susah yang tidak mempunyai pendapatan yang cukup tinggi. Ya, Prof, adakah kita perlu terima hakikat dan terima realiti bahawa walaupun kerajaan berkuasa besar, tapi kerajaan tidak ada kuasa 100% untuk terus membetulkan krisis harga barang ini kerana ada banyak pemainnya dan mungkin kuasa kerajaan agak terhad dalam bentuk mungkin kartel-kartel ini atau pembekal-pembekal ini boleh protes dan mengambil langkah-langkah mereka sendiri untuk menghentikan bekalan, untuk mengurangkan bekalan dan kontrol pasaran itu apabila dan kerajaan mungkin tidak boleh melakukan terlampau banyak untuk menghentikan perkara ini jika kartel-kartel ini mahu melakukan. Ya. Memang ini sesuatu yang amat perlu, tetapi seperti saya tekankan tadi, kita harus tengok keadaan sekarang, ya, masa kini. Kita tidak boleh menggunakan satu andaian yang daripada masa lampau untuk menangani masalah-masalah masa kini. Ya, kalau kita harus ingat misalnya bagaimana kartel ini dapat timbul. Bagaimana kita dapati perusahaan-perusahaan itu menjadi besar. Apakah kerana ekonomi skala misalnya? Apakah kerana dia berkait dengan pengimportan misalnya makanan-makanan untuk katakan untuk ayam ataupun ternakan-ternakan yang lain. Jadi ini sesuatu yang sepatutnya dilihat secara mendalam bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dan kadang-kala kalau kita sasaran kita itu salah, ya, ada kemungkinan bahawa masalah yang akan timbul akibat daripada tindakan yang berdasarkan andaian yang salah ataupun pandangan yang salah itu akan menimbulkan satu malapetaka
ya, yang sudah tentu kita nak elakkan. Ya, Prof, secara ringkasnya dalam seminit yang kita tinggal ni, bercakap dengan low hanging fruits dan quick wins. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dikatakan akan umum harga telur yang lebih murah dalam masa terdekat. Pendek katanya, what gives? Kerana ini antara langkah jangka masa pendek yang boleh dilakukan, langkah spontan. Dan jika ia boleh dilakukan dengan mudah, mengapa ia tidak dilakukan oleh beberapa kerajaan sebelum ini? Ada yang skeptik itu mengatakan bahawa jika kita umum harga telur yang lebih rendah dalam jangka masa pendek ini secara spontan ini, mungkin kita perlu korbankan sesuatu yang lain. Pendapat Prof? Ya, telur itu merupakan satu sumber protein yang murah bagi orang ramai. Jadi usaha untuk mengurangkan harga telur itu sesuatu yang baik. Tetapi apakah faktor-faktor yang telah menyebabkan harga telur itu naik? Apakah kerana makanan untuk telur itu telah dinaikkan oleh pihak yang mengambil kesempatan daripada keadaan, ataupun kerana kos bahan mereka itu meningkat? Jadi saya rasa pendek katalah, ya, kita harus tahu apa yang kita sedang ingin menangani sebelum kita dan kita tidak patut mengambil tindakan yang tidak wajar terhadap cabaran-cabaran yang kita hadapi bersama. Ya. Baik Prof, banyak lagi yang kita mahu bincangkan kalau bercakap berkenaan dengan topik ini, tetapi masa mencemburui kita pada ketika ini, insya-Allah kita akan dapatkan Prof lagi dari semasa ke semasa, tatkala kita meneliti prestasi dan juga dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan baru. Terima kasih Profesor Jomo Kwame Sundaram, pakar ekonomi. Terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.